Al-Baqarah ayat 208. Akan tetapi di sana berbagai macam pendapat dan penafsiran surat ini. Yang pertama adalah penafsiran daripada sahabat Al-Ikrimah. Ikrimah itu salah satu sahabat Rasulullah SAW, tabi'in. Ketika itu dia menafsirkan daripada surat 208 ini ialah ketika itu ada kalangan daripada kalangan orang Yahudi yang baru masuk Islam. Ketika itu mereka meminta izin ingin bertemu kepada Rasulullah SAW agar diberikan izin untuk melakukan kebaktian, meminta izin agar untuk diizinkan dalam melakukan kebaktian pada malam satu dalam membaca kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW agar apa? Agar hendaknya orang yang baru daripada masuk Islam itu fokus dengan syiar-syiar Islam tanpa ada kepercayaan Islam yang sebelumnya. Jadi di situ ya huruf fisil bilkafah, masuklah kepada Islam sebenar-benarnya Islam, jangan dicampur dengan kepercayaan lain. Itu pendapat daripada Ikrimah. Yang kedua adalah pendapat daripada Ibnu Abbas. Pendapat daripada Ibnu Abbas itu dia mengatakan bahwasanya daripada kalangan ahli kitab juga mengatakan mereka bahwasanya juga selain mereka beragama Islam akan tetapi mencampur adukan kepada agama yang sebelumnya daripada ahli kitab. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran agar ketika kau masuk Islam, masuklah Islam secara sempurna dan mengikuti daripada aturan-aturan syariat Islam tadi. Akan tetapi daripada dua pendapat ini ialah yang ingin saya sampaikan adalah tentang pendapat daripada tafsir Isyari. Jadi di dalam pelajaran ilmu tafsir itu ada 3. Kalau mereka yang belajar ilmu tafsir pasti menemukan ada 3 metode cara kita bisa menafsirkan ilmu tafsir. Yang pertama adalah tafsir bil maksud, yang kedua adalah tafsir bil ra'i, yang ketiga adalah tafsir bil isyari. Tafsir bil maksud ialah tafsir yang mereka menafsirkan Al-Quran daripada perkataan sahabat atau tabi'in. Itulah tafsir bil maksud. Jadi tafsir yang saya tafsirkan daripada surat Al-Baqarah ayat 208 itu ialah tafsir bil maksud, karena yang menafsirkan Al-Quran itu adalah kalangan daripada tabi'in mendapatkan penafsiran itu daripada sahabat. Itulah tafsir bil maksud. Yang kedua adalah tafsir bil ra'i, mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat. Pendapat di sini ialah ulama menafsirkan Al-Quran dengan secara bahasa daripada bahasa Arab. Itulah tafsir bil ra'i. Salah satu kitab yang terkenal daripada tafsir bil ra'i ialah Tafsirul Jalalain. Tafsirul Jalalain mungkin pernah dengar, kalau mendengar daripada pengajian ilmu tafsir, yang kitab itu adalah Tafsirul Jalalain. Ini adalah tafsir bil ra'i, tafsirul bil ra'i yang ditafsirkan oleh Jalaluddin Mahani dan Jalaluddin As-Suyuti. Dan terakhir adalah tafsirul isyari.
Tafsirul Isyari ini lah yang akan saya bahas pada malam hari ini. Apa definisi daripada tafsir Isyari? Tafsir Isyari adalah tafsir yang mereka menafsirkan Al-Quran karena Allah telah membuka daripada hati mereka untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang hatinya dibukakan oleh Allah untuk memahami daripada perkataan Al-Quran. Mungkin sudah pernah mendengar bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya tersurat, akan tetapi tersurat dan tersirat dan tersurat. Tersurat itu ialah yang tertulis di dalam Al-Quran, itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Tersirat itulah pesan rahasia daripada yang tertulis daripada Al-Quran itu. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwasanya ada pesan tersirat daripada tersurat. Ada pesan daripada tersirat daripada tersurat. Paham sampai di sini? Nah, Al-Quran juga mempunyai seperti itu. Kalau ada orang mengirim, kalau zaman dulu ya, remaja-remaja, kalau sekarang ini mainannya sudah online, sudah ada HP gitu kan, ada messenger, ada macam-macam. Kalau zaman dulu, kalau mereka ingin mengirim surat cinta, maka dia akan menulis tulisan untuk cintanya. Tapi daripada pesan daripada tersirat, daripada tersurat itu ada tersurat. Nah, itu dalam apa? Dalam kasus remaja. Tapi dalam agama pun juga begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan-pesan tersembunyi di dalam Al-Quran itu. Pesan secara zahir itulah Al-Quran, tapi bagi mereka yang memahami Al-Quran, mereka tidak hanya paham daripada tersurat, tetapi tersirat, pesan tersirat daripada Al-Quran itu pun mereka paham. Apa yang ingin saya sampaikan daripada tafsir Al-Isyari surat Al-Baqarah 208 akan saya sebutkan lagi ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Masuklah kalian kepada Islam yang sempurna. Masuklah kalian kepada Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syayatin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya itu setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Apa yang maksud dari pesan tersurat daripada surat ini, pesan tersirat daripada surat ini? Maka pesannya kita agar selalu berislam secara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Itulah maksud daripada pesan daripada surat Al-Baqarah ayat 208. Apa dalilnya? Maka kita akan sebutkan dalil di dalam hadis. Asy-syari'atu bila haqiqah. Syari'atu bila haqiqah atilah. Bersyariat tanpa diiringi dengan hakikat, maka atilah, maka akan hampa mereka. Wal haqiqah bila syariat batilah. Mereka yang berhakikat tanpa bersyariat batal. Wa man farraqa bainahuma fa huwa kafir. Barang siapa yang menolak keduanya, maka dia telah kafir. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqa. Apabila mereka mengumpulkan kedua-duanya, itulah yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, kalau kita bersyariat
syariat, peraturan tentang agama Islam. Tetapi apakah kalian tahu bahwasanya syariat itu ialah amalan zahir? Syariat itu amalan zahir dan hakikat adalah amalan batin. Kok bisa begitu? Sebelumnya saya telah menyampaikan bahwasanya mungkin daripada jamaah pernah mengingat saya menyampaikan bahwasanya zahir itu ialah sesuatu yang tampak oleh mata. Jadi apa hubungannya kalau syariat itu amalan zahir? Karena syariat itu adalah syiarul Islam. Orang mengetahui Islam karena mereka mengadakan syariat Islam, karena mereka melakukan syariat Islam. Saya ulangi sekali lagi bahwasanya zahir itu adalah sesuatu yang tampak oleh mata. Syariat itu syiarul Islam. Orang yang melakukan syariat Islam itu tampak oleh mata. Apa contohnya? Pertama, mereka ketika masuk Islam wajib bagi mereka untuk mengucapkan syahadat. Tampak oleh mata mereka masuk Islam, kedengaran oleh kita, tahu kita. Kedua apa? Iqamus shalah, mendirikan salat. Seluruh umat muslim sedunia itu mendirikan salat, dan orang pun mengetahui bahwasanya orang Islam itu mendirikan salat. Tampak oleh mata kalau dia pergi ke masjid, kalau dia salat ke masjid. Ketiga apa? Kalau syariat itu adalah amalan zahir, ketiga adalah berpuasa. Ketika di bulan Ramadan, maka berbondong-bondong kepada masyarakat itu untuk berpuasa. Kita tidak memberitahukan kepada mereka kalau kita puasa, pun mereka tahu kalau mereka beriman kepada Allah pasti mereka puasa. Dan yang terakhir adalah berhaji. Haji adalah amalan zahir syariat. Ketika dia melaksanakan haji pergi ke Masjidil Haram, tampak seluruh orang berbaris ramai, bertawaf, bersa'i. Tanpa kita memberitahukan kepada masyarakat kalau kita haji, mereka pun tahu kalau kita berhaji. Itulah syariat amalan zahir yang tampak oleh mata. Sampai di sini insyaallah mudah-mudahan. Lantas hakikat amalan batin itu apa maksudnya? Mungkin daripada jamaah pun sudah paham bahwasanya saya menjelaskan bahwasanya batin itu seperti apa. Batin adalah sesuatu yang tak tampak oleh mata, akan tetapi kita dapat merasakannya. Batin adalah sesuatu yang tak tampak oleh mata, akan tetapi kita bisa merasakannya. Contohnya, apabila kita melihat daripada keindahan Allah, melihat daripada kemegahan Allah, tampak kagum kita. Kagum itu rasanya ada di dalam hati. Itulah rasa, itulah batin kita merasa kagum. Kita melihat sosok seorang perempuan yang cantik jelita, kita tampak, kita kagum. Yang merasakan tampak dalam hati kita merasa kagum melihat wanita cantik jelita. Itulah namanya batin. Lantas amalan batin itu seperti apa? Mungkin saya sudah menjelaskan sebelumnya. Batin sesuatu yang tak tampak akan tetapi kita bisa merasakannya. Salah satunya ialah apa? Kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mengetahui kalau kita berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita selalu akan tetapi kita tahu kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Karena hanya diri kita yang tahu kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat, itulah amalan batin dalam hati kita. Lantas apa lagi? Yang kedua adalah amalan batin ialah menjauhi daripada sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela itulah salah satu amalan, salah satu larangan di dalam batin kita untuk mensifati sifat-sifat tercela tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka